yang lalu kita masih lagi mengupas berkenaan dengan bulan Sya'ban dan juga Ramadan sebagai persiapan kita untuk menghadapi Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi kita sambung sedikit. Dalam satu riwayat hadis, dalam hadis An Mu'az bin Jabbar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu 'azza wa jalla 'ala khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masakin aw kama qala. Hadis ini adalah merupakan hadis sahih daripada At-Tabarani. Ada satu kekeliruan saya, ada orang kata WhatsApp berkenaan dengan kesek Ustaz Wadi Anwar. Jadi dia kata hadis ini hadis sahih. Jadi ada orang komen, orang kata hadis ini bukan hadis sahih, hadis dhaif. Saya nak jelas kepada tuan-tuan kedudukan hadis ni, tuan-tuan. Kalau saya baca saat ini daripada riwayat daripada Tabarani, hadis sahih. Baik, kita tengok daripada satu lagi hadis daripada Abu Musa Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yutalli'u fi lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masakin aw kama qala." Riwayat Ibnu Majah. Kata Imam Zahabi, hadis ini hadis dhaif. Kalau tadi, sebab tu saya nak bagi tahu apabila orang mengajar berkenaan dengan hadis ni, tuan-tuan, dia kena royak status hadis dia. Satu. Yang kedua, dia kena royak perawi dia tu siapa dia. Daripada siapa dia kepada Rasulullah. Dan satu ruah. Ni siapa dia yang mengeluarkan? Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam Nasa'i ke, Ibnu Majah ke, Mustadrak lil Hakim ke, Tabarani ke, siapa dia. Baik. Jadi satu riwayat daripada Abu Musa Asy'ari adalah merupakan hadis dhaif, kata Imam Zahabi. Sebab dipanggil hadis ni hadis munqati', hadis terputus sanad dia. Hadis matang sama, tuan-tuan. Nak ceritanya bahawa Allah Subhanahu wa taala pada malam lain nisfu Sya'ban, Allah akan turun mengadap cari hamba-hamba dia, dan pada masa tu Allah akan ampunkan semua dosa orang-orang yang bersalah pada malam nisfu Sya'ban. Allah turun sendiri daripada tempat perseman dia. Dia turun daripada tempat arah dia turun, dia tengok hamba-hamba dia, dan ketika itu dia mengampunkan segala dosa, kecuali dua kategori. Satu, orang yang musyrik, yang syirik pada Allah, dan satu lagi orang yang bermusuh antara satu sama lain, baluh dengan sayang-sayang dia. Orang dua ni akan dikecualikan daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mata dia sama, tapi kedudukan hadis satu sahih, satu hasan, satu dhaif. Sebab tu orang ngajar hadis ni, tuan-tuan, dia kena royak. Tuan-tuan kalau orang ngajar hadis ni, tuan-tuan kena tanya, hadis tu hadis apa dia tu, Ustaz? Sebab dia tak boleh. Dia kena royak perawi dia. Ustaz Wadi Anwar, dia tak royak, dia pakai royak hadis sahih. Riwayat tu sahih ni mari daripada Mu'az bin Jabbar. Hadis yang dikatakan dhaif, yang dikatakan munqati', mari daripada Abu Musa Asy'ari. Kalau dia kata daripada Abu Musa Asy'ari, memang betul hadis dhaif. Sebab dia sanad dia terputus. Sanad ni macam ni, tuan-tuan. Orang ni ambil daripada orang ni, 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 orang ni ambil daripada Rasulullah. Sanad cukup, sempurna. Yang dikatakan hadis Abu Musa Asy'ari ni, orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni, dia tinggal seorang. Orang ni ambil daripada Rasulullah. Apabila tinggal seorang, dia sudah terputus, munqati'. Sudah terputus dia panggil. Hadis yang terputus anak dia, maka apabila terputus anak dia, kedudukan hadis dia ni tidak boleh dikatakan sahih tadi. Pasal pencerita dia sudah hilang seorang. Maka hadis ni dikatakan hadis dhaif. Hadis dhaif, status dia dhaif, dan juga hadis ni dinamakan hadis munqati'. Dhaif munqati'. Sebab tu. Sebab tu kena penting hadis ni. Dia kena orang tahu kedudukan hadis ni. Jadi Ustaz Wadi Anwar, dia betul lah, tapi dia tak boleh beritahu kat mana. Jadi saya perjelaskan kepada orang yang bertanya kepada saya. Jadi ini, hadisnya matangnya adalah sama, nak ayat cerita kepada kita bahawasanya pada malam nisfu Sya'ban, Allah turun cari hamba-hamba dia dan Allah ampunkan manusia. Melainkan dua kategori, ingat baik-baik, tuan-tuan. Satu, syirik kita tak ada. Satu lagi balah. Mana-mana ada balah dengan raka-raka, baiklah. Okey. Jadi sempurna dengan bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Kita buat amal yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa ju', wa kam min qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sah." Hadis sahih riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda, Nabi kata, berapa ramai di kalangan kita yang berpuasa. Berapa ramai orang yang puasa pada bulan Ramadan, tetapi pahala puasa dia tidak ada. Melainkan hanya dia dapat sekadar lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang bangun tengah malam untuk bertahajud, untuk berqiyamul lail, tapi pahala qiyamul lail tak ada, hanya sekadar bangun sekadar untuk berjaga malam. Tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Pasal sehari kita duk kata kat orang, kita duk ngopak kat orang, dia kata hudud kat orang. Dua kita nak kat orang. Sebab itulah dalam Islam tuan-tuan, mulut ni penting. Setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut kita akan direkod oleh makhluk Allah. Makhluk Allah ni siapa dia? Malaikat dan juga bumi. Ingat, setiap patah perkataan, tak kira benda tu molek ataupun tidak molek, akan direkod, akan dirakamkan oleh makhluk-makhluk Allah. Dan akan ditayangkan di padang mahsyar kepada kita. Setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut. Jadi sepenuh dengan bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kena jadikan bulan Ramadan pada tahun ni lebih baik daripada bulan Ramadan yang lepas-lepas tuan-tuan. Kita kena buat jadual tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ni saya nak peringatkan kepada tuan-tuan. Kalau saya ada pun tuan-tuan kena suatu peringatan. Kita kena jaga, jangan tinggal solat sunat rawatib. Jangan tinggal. Hak rawatib yang ditutup, rawatib muakkadah. Iaitu jangan tinggal solat sunat rawatib al-muakkadah. Jangan lupa semaya zuhur sebelum zuhur 4 rakaat. Kok mana-mana kena buat 4 rakaat dari bulan Ramadan. Selepas zuhur paling kurang tuan-tuan buat 2. Paling malah. Kalau molek dia buat 4. Tapi sebelum zuhur buatlah 4. Malah tak malah pun buat 4. Lepas zuhur nak buat 4 pun tak apa, nak buat 2 pun tak apa, tapi baik buat 4. Jangan tinggal. Sunat duha walaupun 2 rakaat jangan tinggal bulan Ramadan. Jangan tinggal. Apa Nabi wayak ni sebab ada sebab tuan-tuan. Selepas maghrib, selepas isyak, sebelum subuh, itu kena ingat. Sunat tarawih jangan lupa. Setengah orang dia tak semaya sunat rawatib selepas isyak. Dia semaya tarawih. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Sunat rawatib selepas isyak ni lebih besar ganjaran pahala nak bandingkan dengan sunat tarawih. Tuan-tuan kena beza di antara sunat biasa dengan sunat muakkadah. Sunat selepas semaya isyak adalah sunat yang dituntut. Tok email siapa tak bangun pun kita bangunlah ke mana-mana. Lepas tok email assalamualaikum, takut tok email baca sebentar dia nak doa dah. Kita bangun sembahyang sunat. 2 rakaat paling kurang. Lepas pada isyak. Jangan lupa. Kalau tuan-tuan tak ada tok email tercepat dia sembahyang tarawih, kita niat sembahyang sunat rawatib lepas isyak. Lebih besar pahala rawatib isyak daripada sunat tarawih. Tapi walaupun begitu, jangan sekali-kali tinggal tarawih. Penuhkan. Dan satu lagi, sunat witir, sambunglah. Jangan tinggal. Tuan-tuan jangan tinggal. Lepas sembahyang sunat tarawih 8 rakaat ataupun 20, nak sembahyang rumah. Jangan. Buat. Pahala dia lain, tuan-tuan. Kita sembahyang selesai bersama dengan iman, pahala dia lebih besar daripada segala-galanya. Sekali-kali. Jangan sembahyang rumah. Nak sembahyang rumah witir, semaya pula. Lepas tu nak semaya bangun tidur, nak semaya tahajud, nak semaya witir, suara rakaat tak apa. Tapi jangan tinggal bersama dengan iman. Lepas semaya tarawih, tunggulah. Walaupun dia buat 3 rakaat, tunggu. Jangan lalu-lalu. Gunakanlah kesempatan, tuan-tuan. Qiyamul lail tahajud, paling kurang 2 rakaat. Kita latih diri kita dah bulan Ramadan. Tuan-tuan. Sedekah anak yatim, cari anak-anak yatim. Bisa sama seria tak apa dah. Tuan-tuan. Baca Quran jangan lupa. Walaupun satu muka surat dalam sehari. Jangan tinggal dalam sehari itu berlalu tanpa kita. Ingat tuan-tuan. Ada satu riwayat hadis tuan-tuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah. Nimtu fara'aituni minal fil jannah. Dia kata, dia cerita kepada Siti Aisyah. Nabi kata, Aisyah, semalam aku tidur. Dan aku mimpi, aku nampak aku dalam syurga.
Mimpi Rasulullah ni mimpi benar tuan-tuan. Ya. Supaya juga kita, kalau kita mimpi dengan Rasulullah, itu adalah mimpi benar. Kalau tuan-tuan ditakdirkan tuan-tuan bermimpi dengan Rasulullah, itu mimpi benar. Man ra'ani fi manam, faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka mimpi dia itu adalah benar. Sebab apa? Fa inna syaitan la yatamassil. Kerana iblis tidak boleh sekali-kali menyerupai diri akan dirinya. Tapi akibat dia kalau kita nipu, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kekal dalam neraka walaupun kita Islam. Kerana berbohong dengan Nabi, kita kekal dalam neraka. Itu hadis sahih. Nak ayat Quran, nak kutu kita, nak suruh bahawa kita mimpi Nabi, biar betul kita mimpi. Jangan nak cari pengaruh ataupun apa-apa sebab kita mimpi Nabi 4-5 kali. Tapi sebenarnya kita tak mimpi, hanya sekadar kita nak cari nama dia. Tuan-tuan jangan ni. Dia kita tubik mulut lagu tu, minta ampun pun tidak terima orang. Pasal itu kesalahan yang zahir, yang jelas. Kita tahu apa kita buat. Apatah lagi orang-orang. Yang sekali-kali kita nak mana-mana nak kata kita mimpi Rasulullah. Jadi Nabi kata kepada Aisyah, nimtu para aituni fil jannah. Ya Aisyah, aku semalam aku mimpi, aku tidur aku mimpi dan aku lihat aku dalam syurga. Fasami'tu sautan qari yaqra'u. Aku dalam syurga tu, aku tengok diri aku dengar satu suara yang sedang membaca Al-Quran. Tengok kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. Surah Muluk kalau boleh jangan tinggal lah. Amalah, ngapalah. Ngapalah surah Muluk. Belum tidur, baca sebelum tidur. Lepas tu tidur nak tidur. Surah Muluk. Pendinding kepada azab kubur. Nama bacalah. Alhamdulillah kita buat tahfiz buat orang tua ni, umur 60 70. Kalau kita buat tahfiz lah ni, kenapa banyak tu? Amai tasai ingat belaka dah. Surah Tabah ingat ni surah pilihan. Tu tuan-tuan kelebihan surah tahfiz. Sesek orang tua. Tak banding dengan tuan-tuan ni, semua umur muda lakon ada sini. Padahal kenapa no umur 60 70, 70 80. Oh ni ada tak backing lagi. Boleh ingat. Kelebihan berkat. Kita buat tahfiz. Lepas kita saya masuk. Tapi lama masuk berubuk. Lah ni pun serta ni 20 orang. Kita hak tak 25 orang. 25 orang dan kita hak gitu. Tuan-tuan, benda-benda ni tuan-tuan, kita akan pergi dalam kubur. Tahu ditakdir kita mati awal. Berapa ramai orang yang tak ada pecing mati. Berapa orang yang baru pecing hari ni duduk sebentar mati. Adakah kita nak buat persiapan kita selepas kita pecing? Apa lagi? Tak apa lagi. Tak ada gunung. Tak gunung. Nak tengok muka saya. Supo muka saya. Kelebihan Al-Quran tuan-tuan. Baca. Surah Tabah. Ingat baik-baik tuan-tuan. Ada manfaat. Kita akan tuai hasil dia dari kubur. Kita tuai hasil dari kubur. Atas dunia kita takkan boleh. Sayyidina Umar Ali kata dah kan. Atas dunia ni kita hanya bekerja. Balasan dia di akhirat. Lalu kerja-kerja dengan dunia, kita kerja hari ni kita boleh upah lalu. Tapi kerja akhirat, kita kerja hari ni, upah tak boleh lagi upah bulasan. Tapi sana tidak ada amalan, tapi upah yang boleh. Maka Nabi kata, aku dengar satu suara qari yang sedang membaca Al-Quran. Fakultu, man haza? Aku tanya malaikat, siapa itu wahai malaikat? Faqalu, kata malaikat, haza Harisah ibnu Nu'man. Itu adalah Harisah bin Nu'man. Harisah ibnu Nu'man ini adalah satu sahabat Nabi yang tidak tersuruh, tuan-tuan. Nobody. Oh, kita tersuruh. Lalu kita jemaah sini, siapa tak suruh sekali? Sini, jemaah kita tak suruh sekali. Habis dia suruh, habis suruh. Zid dia suruh. Siapa dia tak suruh sini? Jadi dia tak suruh. Dia tak suruh dia ni. Harisah bin Nu'man ni. Tapi Nabi kata, faqala, apabila sebut, malaikat sebut Harisah bin Nu'man, maka Nabi terus menjawab. Kazalika bir. Itulah kebaikan. Itulah kebaikan yang dibuat oleh dia. Apa dia? Wa kana abarrun nasu bi ummi. Adalah Nu'man Harisah ni adalah sebaik-baik manusia dengan buat beranak kepada ibu dia.
Manusia yang paling baik di kalangan sahabat aku yang buat baik kepada mak pak adalah Harisah. Jangan lupa dalam bulan Ramadan ni ingat baik-baik tuan-tuan. Jangan tinggal mak mana ada mak. Zid ada lagi mak ni. Zah ada lagi mak. Tak ada belakang. Hak mana ada mak ingat baik-baik. Kalau kita ni semua ni hak tak ada mak pak belakang. Kalau tak ada mak pak. Kita mak pak pula ayat kanak pula. Kita ni kita juga mak, kita juga anak dan juga kita juga pak. Kalau hak mana ada mak pak, tuan-tuan ingat baik-baik. Buatlah baik-baik. Sebelum dia pulang ke rahmatullah. Jangan kita makan hari ni, kita makan kari, dia makan ikan kepala. Kepala ikan kunyit. Tengok atik mak. Yang dia cara mana ke bini. Cara atik ke mak. Cara ke bini boleh, cara ke mak atik. Dia sama naik mak dengan bini. Tengok mak, kalau mak ada sakit. Saya tak ada laku dua-dua dah. Kalau kita nak makan dengan bini kita, kita buat hari ni, kita buat tom yum, ya, tak mau mak kita tom yum. Buat baik kepada ibu bapa, tuan-tuan. Inilah manusia yang berada, mana dia duduk dari syurga. Dia duduk dari syurga ni, kerana buat baik ke ibu bapa. Maka riwayat salah satu daripada, dia ni Harisah, dia tidak sahur. Sebab, orang buat baik kepada mak pak ni, tuan-tuan, dia tak sahur. Buat baik kepada orang, dapat nama. Jadi rezeki, buat baik ke masjid, dapat nama. Tua kampung, Tok Ngulu, buat baik, dapat nama. Tapi buat baik ke ibu bapa, dia tak boleh nama. Sebab dia berlaku dalam rumah. Tak ada orang takut kita buat baik ke mak pak kita. Sebab tu pahala dia besar. Siapa nak suruh? Dia mau buat baik ke mak pak dia, mak pak dia mau. Nak suruh apa? Dia tidak terkenal, dia buat baik ke ibu bapa, dia tidak suruh. Tak ada ke satu. Sebab tu dia pahala dia besar. Sebab dia tak boleh hoyak ke orang, dia tidak suruh. Jadi, dia buat baik ke mak pak dia, sebab itulah derajat dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis dari riwayat Harisah, saya nak bagi tahu. Harisah bin Nu'man dia riwayat satu hadis. Hadis ni hadis asnad dia sahih. Dibuat oleh Ahmad Ihmad bin Hanbal. Hadis dia kata mararatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Jibril alaihi. Satu hari dia kata dia lalu. Dia lalu di sepak persimpangan jalan, dia tengok Nabi sedang bercakap dengan seorang lelaki. Nabi sedang kecek dengan malaikat. Tapi malaikat itu menyerupai seorang yang bernama dalam syarah hadis yang bernama Lihyah Al-Kalbi. Harisah dia tengok Nabi kecek dengan seorang manusia. Tapi sebenarnya itu mereka. Dia tengok, dia pun tengok Nabi kecek dengan, dia kata itu apa ni Lihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Nabi duk berdiskah penting. Kemudian jalan safi maka dia duduk di persimpangan. Nabi tengok Nabi duk kecek tepi jalan. Pecelah. Wassalam tu, aku beri salam. Assalamualaikum. Jawab ke Rasul. Seperangan pak sahabat Nabi dia akan beri salam. Apabila dia jawab salam, Nabi jawab Waalaikumsalam, Nabi tak perhati ke dia. Makna ni penting lah Nabi duk buat ni. Dengar dia ni. Penting. Sekali Nabi ni, apabila sahabat beri salam, dia pakai panggil. Tak alah hina. Dia pakai panggil, mari sini. Tapi hari tu, dia tak panggil. Summa ajastu, apabila aku tengok Nabi ni terlalu sibuk, benda penting yang dia bercakap dengan lelaki ni, aku tinggal. Aku berlalu, ajastu. Falamma raja'tu, apabila balik, lepas tu aku balik, lepas beberapa ketika aku balik, aku lalu pasal yang sama. Wa sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok Harisah, Nabi panggil. Lepas dia kecek dah, lepas selesai kecek dengan dua ni, Nabi pun sudah, dia lalu. Nabi panggil dia. Nabi kata Nabi, hal ra'aita allazi rajulun kana ma'i? Wahai Harisah, mu tengok ke tak seorang lelaki yang sedang aku kecek tadi? Qultu, aku kata ya, na'am ya, saya tengok Rasulullah. Rasulullah sedang bercakap dengan Lihyah Al-Kalbi. Qala Nabi, innahu Jibril. Sebenarnya Jibril. Dia menyerupai wajah Lihyah Al-Kalbi. Faqad radda ala salam. Sesungguhnya malaikat jawab salam. Malaikat boleh jawab salam dia. Maknanya satu penghormatan yang besar
yang mana salam yang dibagi kepada Rasulullah dan juga orang itu dijawab oleh malaikat. Malaikat dia tak kejawab pasal salam. Jibril ni ketua segala tentera-tentera Allah. Jawab salam Harisah bin Nu'man. Ayatnya betapa besar kedudukan orang yang buat baik terima. Rugilah orang yang tidak kesempatan. Saya baca hadis ni tuan-tuan, mari dulu. Ada satu kali Jumaat saya tak saya Jumaat. Satu kali Jumaat mari jumpa saya, orang klik aku dia pergi saya. Dia pergi saya, dia kata Ustaz ngajar mari saya terkilang. Kata apa? Dia kata saya nak ayat tutup ya Ustaz. Demi Allah dia kata. Dia kata sepanjang saya umur kat 90 ni Ustaz, saya tak pernah jujur kaki masjid. Saya tak pernah jujur masjid. Betapa ramai mana orang tak jujur kaki masjid. Tuan-tuan jangan rasa semua tuan-tuan ni tak ada bersatu ni. Tuan-tuan kaki masjid. Gak ni hak mari sini ni baru ya kaki masjid. Betul tak? Bukan tuan-tuan saya sendiri pun baru kaki masjid. Pas pecen ni baru kaki masjid. Untuk kita tak ada nak masjid, hanya pergi subuh. Subuh tak pergi kata Isya ya pergi. Isya ngorik lah tu pergi. Nak ngajar. Tak pernah jejak kaki masjid. Jaya saya. Saya tak malu, tapi saya insaf. Saya kata wujud, Allah tidak ambil abang ni dalam masuk. Saya panggil abang tua saya dia saja. Masuk abang ni tak mari masjid. Syukur. So lagi saya nak ke Ustaz baca bab ibu apa. Saya masa muda, saya balas ngomong sama apa saya. Terbalas ngomong ngemuk saya terutama. Muk saya baru mati 2 minggu lepas. Dia kata dia bagi saka anak seorang. Jadi oleh kerana dia mati, anak seorang, dia ada lagi, jadi kena bagi ngapok darah dia, ni orang, boleh 28,000 seorang, dia boleh sejuta lebih. Saya kata tengok, Mok dulu kata gapo aku abang, tapi dia tinggal buat jasa dia sejuta lebih. Abang. Apa jasa abang kepada Mok? Dia mampu. Dia kata masa muda Ustaz, Mok saya dengan bini saya tak berlaku. Betul Ustaz, saya bini kepada kamu. Ni syukurlah kan, saya bini kepada Mok tak? Betul tak? Benar pun dah benar. Hak bini 2 lagi buka lagi. Saya bini lagi. Saya ke bini 2 lagi. Nombor 2 lagi pada bini nombor 1. Situ sudah. Bini nombor 1, nombor 2 tu saya bini nombor 2 lagi. So kamu. Bukan saya kata, Tuhan kata. Kita akan jumpa sekali lagi. Tuhan kata. Dalam surah. Al-Zalzalah. Surah apa ni surah? Tengoklah. Apabila berlaku ni kiamat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, wa sahibatihi wa yafirru mar'u min akhi. Apabila kiamat ni orang akan lari pada saudara dia, adik-beradik. Dia akan lari pada mak pak dia, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan yang ketiganya dia akan lari daripada bini dan juga anak-anak dia. Maknanya ranking adik-beradik, mak pak, bini. Itu ranking manusia. Dia saya kepada bini dengan anak, nak bandingkan dengan adik-beradik, nak bandingkan dengan mak pak. Betul tak? Tuan-tuan, kalau kih anak-anak tuan-tuan rela berkorban. Tidak sekorban mana-mana mak ada masalah. Betul tak? Kena terima hakikat. Kalau ayat bisa lah. Kalau ayat bisa, cara mak lagi lama. Terus tahu, dia sudi. Ini saya nak bagi tahunya innahu faqad radda 'ala salam. Nabi kata wahai Harisah, sesungguhnya Rasulullah kata malaikat telah bagi salam kepada kamu. Ini tuan-tuan, sebab itulah dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kalau boleh kita buatlah yang terbaik. Terutama sekali kepada ibu bapa. Kalau mana ada ibu bapa. Kalau ada tu, doalah yang terbaik. Jadi dia tanya saya lagi mana cara nak buat, saya kata banyakkanlah sedekah. Niat sedekah kamu apa. Tuan-tuan, kita sedekah 10 riyal, tubuh kita tabung masjid, kita niat ya Allah aku sedekah kepada ibu bapa aku masjid. Kita sedekah 10 riyal kepada mak pak tuan-tuan, kita pun boleh sama juga 10. Walaupun kita tak niat atas diri kita. Tuan-tuan, itu kelebihan.
Tuan-tuan niat pada mak pak, belum masuk dari dunia pak, tapi kita pun boleh sama. Mak pak boleh 10 ya, ayah boleh 10 ya, mak boleh 10 ya, kita pun boleh 10 ya. Walaupun kita tak niat diri kita. Dan apa baik? Lebih baik kita buat niat lagi, daripada kita niat diri kita seorang. Nah, paklah kembalikan tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan, perbanyakkanlah sedekah. Ingat baik-baik. Okay. Nah, habis di situ tuan-tuan. Cuma saya nak ayat satu lagi tuan-tuan. Satu lagi hadis yang dhaif tuan-tuan. Saya maksud dia. Satu hari Rasulullah ni keluar malam. Fuqidat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu. Siti Aisyah ketika duduk tidur dengan Nabi, tiba-tiba dia tengok-tengok gagak Nabi tak ada. Nabi tubik. Nabi gimana Faiza huwa bil baqi? Nabi pergi kubur baqi, Nabi duduk tengok doa. Aisyah pergi ikut, Aisyah takut, Aisyah pergi ikut. Nabi gimana senyap-senyap ni. Dia ikut tengok-tengok Nabi duduk di kubur. Kata Rasulullah, akun titakhafin an yakhif Allah alaik. Adakah Aisyah dia kata, adakah aku ni, adakah kamu takut akan dizalimi oleh Allah dan pesuruh Nabi, pesuruh Allah? Maknanya adakah kamu ingat aku ni nipu? Aku tahu tungkah aku. Kalau aku gelir-gerirmu, aku tak ketinggal orang lain. Jadi mu cemburu buat apa? Mu cemburu aku gimana? Aku akan pergi, ada sebab. Aku tak pergi mau dinilai kalau gelir aku. Itu maksud Rasulullah. Adakah aku tak zalim? Allah dan aku sendiri. Dikatakan Aisyah. Kata Aisyah balik, qultu ya Rasulullah, inni zanantu annaka ataita ba'dun nisa. Aku ingat ya Rasulullah, mu nak pergi mau bini mu lain. Nak ayatnya orang Tino ni biasa cemburu. Aisyah cemburu. Jadi yang mana-mana ada orang Tino sini, ada tok lelaki ni, memang kena cemburu ni, saya lagi lah. Saya lagi lah orang Tino. Sifat dia. Cemburu. Sebab Aisyah sendiri pun cemburu. Kalau bini Nabi ni, Ummul Mukminin cemburu, apatah lagi orang lain. Kita tengok kita lelaki kecil dengan orang Tino lain. Kulit orang. Pekong koyuk pun dah sanggup. Nak kena ganah lah, tino ganah. Bukan perempuan, tino. Tengok tu lelaki kecek benda lain. Kelik tu siapa tangguh habis pekong tu. Raket badminton. Orang kata nak pergi main badminton ni, kejap hiup pekong raket. Nak cemburu tu biasa ya. Dia lagi tino. Maka kata Rasulullah, Inna Allah Azza wa Jalla yanzilu laylatan nisfu min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya' al-ghanam kal. Hadis ni kata bahwasanya Allah akan turun pada malam nisfu Sya'ban dan Allah akan ampun dosa semua manusia sebanyak bulu kambing. Hadis ni hadis dhaif. Amal guna hadis ni. Hadis ni hadis dhaif dan tidak boleh digunakan. Saya nak ayat contoh hadis dhaif. Allah akan ampun dosa kita ni sebanyak mana bulu ada bulu tubuh kambing, banyak tu dah dosa kita diampun. Kalau ada 14 juta dah dosa kita diampun. Ini adalah hadis dhaif. Tidak boleh digunakan. Tak boleh berhujah. Jadi itulah. Baik, kita masuk bahagian baru. Hadis baru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Nabi baca ayat Al-Quran, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Nabi kata yauma izin, pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan menceritakan segala perkara apa yang dia rakan. Bumi. Ini bumi. Qala Rasulullah, atadruna ma akhbaruha? Wahai sahabatku, adakah kamu tahu apakah berita yang dia akan khabar kepada kita? Bumi ni tuan-tuan, kita duduk di atas belakang dia ni, dia pendam rahsia selama kening. Kalau ada orang duk buat agapo atas belakang dia ni, dia pendam. Dia pendam dari hati dia. Dan pendam dia akan terpecah rasa yang tersirat dalam dada dia ni, sehinggalah berlakunya kiamat. Dan dia akan khabarkan apa berita setiap manusia. Qalu, kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul hanya yang tahu. Kata Rasulullah,
Qala Rasulullah, fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amilu ala zahriha. Nabi kata, bumi ni dia akan cerita satu persatu, dia akan jadi saksi di depan Allah. Setiap manusia yang jijik atas belakang dia, dia akan jadi saksi. Dia yang cerita belakang. Antakulu amala kaza wa kaza wa yawma kaza wa kaza. Dia secara detail. Aziz sepanjang dia umur akhir balik, dia ayat satu persatu Aziz buat berapa. Pada hari sekian, pada jam sekian, pada saat sekian, apa kata-kata dia, itu semua dia rasa. Bumi. Ni kalau kita jejak atas belakang dia. Dia pandai. Dia minta dengan Allah, kalau hak jahat tu dia minta supaya dimatikan, dia nak kafir. Ada satu kisah riwayat daripada, ini bukan hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari, tapi bukan hadis. Ketika mana Siti Fatimah meninggal dunia, jenazah dia diusung oleh 4 orang. Satu diusung oleh tok laki dia, Sayyidina Ali. Yang kedua diusung oleh Hasan dan Husain, anak dia, cucu Rasulullah. Dan yang ketiga, yang keempatnya, diusung oleh Abu Zar Al-Ghifari. Siapa di kuburan tok mayat Siti Fatimah di atas kubur, kata Abu Zar, wahai bumi. Kecik bumi. Wahai bumi, dia tahu pasal Nabi ayat dah, bumi akan bercakap. Wahai bumi, engkau tahukah siapa yang engkau akan dimasukkan ke dalam tubuh engkau? Ini adalah anak kesayangan Rasulullah. Ini adalah isteri kepada sahabat Rasulullah, Sayyidina Ali. Dan ini adalah anak cucu kepada kesayangan Rasulullah. Apa bumi jawab? Allah dengar. Bumi jawab, bumi kata, tempat aku ini bukan tempat orang-orang bangsawan. Tempat aku ini bukan untuk orang-orang yang tergolong daripada orang-orang yang terhormat. Dan tempat aku ini bukan untuk orang-orang yang kaya. Tetapi tempat aku ini adalah tempat orang yang beramal soleh. Siapa yang masuk ke sini tak kira siapa dia. Aku akan perkenalkan. Aku akan rakamkan semua perkataan. Tuan-tuan duduk atas bumi ngomong 60, 70, 80 buah mati. Setiap satu patah perkataan yang keluar daripada mulut kita akan dirakamkan oleh bumi dan dia akan menjadi saksi di depan Allah atas segala perbuatan yang kita buat. Allah. Baik-baiklah bumi. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita masuk kepada bumi, dia kapit kita ni tuan-tuan. Itu Allah bagi istimewa kepada bumi. Bi anna rabbaka auha laha. Allah perintah. Bi anna rabbaka auha laha. Allah perintah kepada bumi apa yang patut dia buat. Allah perintah. Bukan main-main tuan-tuan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar daripada liang lahat, daripada kubur masing-masing. Liyaraw, akan diperlihat liyaraw a'malahum, untuk diperlihat segala amalan mereka kita buat. Bumi akan ayat belaka. Tuan-tuan. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Siapa buat baik walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan kepadanya. Bumi ada ayat. Waman ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Dan siapa buat jahat walaupun sebesar zarah juga akan diperlihatkan, ditontonkan kepadanya. Kita nak lari mana dia? Inilah keadilan Allah. Kalau atas dunia ni tuan-tuan, ramai mana orang tak bersalah tapi didapati bersalah oleh mahkamah, oleh polis. Ramai mana manusia yang tidak bersalah tapi didapati bersalah oleh hukum dunia, oleh mahkamah dan juga polis. Dan berapa ramai orang yang bersalah tapi tidak dapati bersalah. Ini hukum manusia akan dipertanggungjawab di depan Allah. Tetapi hukum Allah, persaksian Allah semua dicukupkan. Dia dicukupkan saksi dia. Bumi akan rakam. Tuan-tuan, kita CCTV ni tuan-tuan, kita boleh rakam lebih kurang dalam 2 minggu, paling tinggi sebulan. Tapi bumi dia rakam sepanjang hidup kita. Satu persatu.
Wa amalin kaza wa kaza wa yauma kaza wa kaza. Pada hari sekian, pada saat. Tuan-tuan nak lagi mana? Nak tipu mana Allah Subhanahu wa taala? Eh? Kita duduk atas belakang dia. Hadis ni Nabi kata, qala Rasulullah fahaza akhbaruha. Inilah khabar berita yang bumi duk pendam selama ni. Au kama qala riwayat Al-Imam Tirmizi hadis sahih. Kita nak jawab lagu mana tuan-tuan? Apabila kita berada di situ tuan-tuan, dalam kubur ni, Allah. Oleh itu tuan-tuan, hati-hati. Hati-hati dengan kelakuan dan patah perkataan yang kita tubik pada mulut kita. Tubik patah perkataan yang keluar daripada mulut kita, kena berhati. Kalau mana kita lepas-lepas dah, kita minta taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita minta keampunan daripada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana patah perkataan yang keluar daripada mulut kita semuanya akan direkod. Apa yang keluar daripada mulut kita akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh bumi. Akan dakwa. Himpitan kubur itu adalah salah satu daripada balasan bumi yang dikenakan kepada kita. Kita tak akan terlepas tuan-tuan. Ke mana-mana. Ya? Akan terlepas. Ya. Apatah lagi dengan hari kiamat. Kedahsyatan hari kiamat ni tuan-tuan, dahsyat. Digambarkan dalam surah Al-Abasa. Fa iza ja'atis shakhah. Apabila datangnya hari jerkahan. Belum nak kiamat ni tuan-tuan, kita akan dengar suara jerkahan. Suara malaikat jerkah. Belum lagi lipat bumi lagi. Dengar suara jerkahan ni, sudah kita pecah telinga. Bayangkanlah, malaikat ni jerkah sekali. Shakhah ni maknanya jerkahan oleh malaikat. Sebelum ditiup sesangkala. Dia jerkah tu melepak tiga kali. Dan pada hari jerkahan tu tuan-tuan, bumi ketika mana nak dilipatkan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia ni akan lari daripada saudara dia. Ini saya ayat ni. Manusia ni akan lari daripada saudara. Kita adik-beradik, ada setengah orang ni dia sayang adik-beradik dia. Ada setengah orang dia sayang adik-beradik dia daripada yang lain. Saya ke adik-beradik, saya ke adik, saya ke kakak. Tapi kita lari daripada kakak habis. Wa ummihi wa abih. Lari daripada ibu bapa. Kita akan lari daripada ibu bapa. Saya setara mana kita ke ibu bapa, kita akan lari. Wa sahibatihi wa bani. Dan kita akan lari daripada bini kita dan juga anak-anak. Sebab tu saya kata ni, ini ranking dia. Mana kedudukan dia ni, kita lebih sayang anak bini daripada mu. Nah, kita kata mulut kita kata saya kamu. Tuan-tuan pernah tanya kamu apa tuan-tuan masa dia hidup, dia makan gapo rumah. Adakah pernah tuan-tuan bagi nasi setiap bulan, setiap hari dalam Ramadan? Kita tengok dia makan gapo, kita makan gapo. Kita makan dengan bini anak kita makan gapo, dia makan gapo. Adakah kita pernah tahu hak mana kita makan kepada dia? Adakah pernah kita bawa? Tahu tu satu hak bawa pada. Ada. Setiap hari dalam Ramadan, hak lain lepas. Kita bincang dengan bini nak makan gapo hari ni. Saya kata saya bukan kata tuan-tuan. Makan ketan, makan udang. Mau kita makan gapo tahu? Nah, saya alhamdulillah lah. Bisa ni akhir lah 2-3 tahun sebelum dia meninggal dunia. 3-4 tahun. Kita adik-beradik ni gile. Kita lapar orang adik-beradik. Hari pertama orang ni buat makan ni. Kita orang kata kamu. Hari kedua orang ni adik-beradik ni atas. Hari ketiga orang ni. Hari keempat orang ni. Rutin. Sebelum dia meninggal dunia. 4 tahun sebelum dia meninggal dunia. Adik pagi, 3 orang lagi buang dengan dia. Adik petang, 4 orang lagi buang dengan dia. Sebelum dia meninggal dunia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sebab apa? Pasal hari belakang. Sebab pada hari itu, masing-masing jaga diri masing-masing. Tak mikir kepada orang lain. Hanya mikir pada diri. Wujuhun yawma idzin musfirah.
Muka orang yang ada di kalangan pada masa nak berlaku kiamat ni, ada muka manusia ni yang berseri-seri. Dalam keadaan takut, muka orang berseri-seri. Bahkan dhahikatu mustabsyirah. Bahkan ada yang tertawa. Bahkan ada yang bersukaria. Siapa dia ni? Yang ni orang beriman. Orang beriman dia tidak akan rasa takut pada lipatan gunung bumi. Dia akan rasa gembira. Sebuah hari pesta. Sebab dia kira untuk dihitung amalan untuk masuk syurga. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Di kala itu ada lagi muka-muka orang yang berdebu. Tarhaquha qatarah. Diliputi dengan hitam legam. Yakni siapa dia? Ulaika humul kafaratul fajarah. Orang yang derhaka kepada Allah. Yakni orang Islam yang sentiasa derhaka. Orang suruh Nabi suruh lagu ni kita tak dengar. Nabi suruh lagu ni tak dengar. Nabi suruh lagu ni tak dengar. Ini yang dikatakan ulaika humul kafaratul fajarah. Orang yang ingkar perintah Allah. Tapi itu tak masuk kategori kita. Orang Islam yang ingkar perintah Allah. Orang Islam kena dalam Quran kata orang ngajak gini-gini. Kita tak dengar juga. Boleh. Nah tuan-tuan. Jadi Allah tuan-tuan. Setakat ni dulu tuan-tuan. Dan kita kena ingat bahawa kiamat pasti akan berlaku. Cuma tunggu masa dan ketika. Jadi saya rasa setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan bertemu. Selepas daripada Idul Fitri. Kalau dipanjangkan umur. Kalau saya dipanjangkan umur. Ataupun tuan-tuan dipanjangkan umur. Kita tunggu. Jadi sebelum pada tu, sekiranya ada patah perkataan saya yang menyinggung hati tuan-tuan, sepanjang saya mengajar tahun ini, saya minta maaf banyak-banyak. Tapi apa yang saya royak ini adalah semata-mata tidak ada niat nak kata siapa, tapi kerana Allah. Untuk supaya sama kita menyedari akan kesilapan dan kesalahan yang kita buat. Jadi minta maaf banyak-banyak sekiranya ada. Jadi setakat itu dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana. Wahdina subul salam wa najjina min az-zulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا